Boleh mulakanlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا تنفنا من سرها حفظ القرآن والآمال به وارزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا ذكرك وتفجر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. Assalamualaikum Tuan Haji Kadir. Tuan Haji Abdul Qadir. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Haji Mazlan yang memimpin bacaan doa kita pagi ini. Dan kita terus kepada perkongsian kita. Hari ini kita akan memulakan perkongsian untuk mengenal dua kalimah terakhir di dalam ayat 21, la'allakum tattaqun, yang kita semalam sudah pun mengakhiri perkongsian kita kepada rangkaian kalimah wallazina min qablikum. Wallazina min qablikum tu adalah jumlah maktufah, ya, jumlah maktufah kepada maf'ulun bih al-awwal, iaitu kum. Di dalam kalimah sebelumnya khalaqakum ada kalimah kum tu isim dhamir. Kum tu adalah maf'ulun bih al-awwal yang Allah ciptakan, iaitu kamu semua. Kemudian Allah nak tambah lagi, ya Allah juga telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Wallazina min qablikum. Jadi wallazina min qablikum tu adalah maf'ulun bih as-sani, yang kedua, ya. Dan status dia adalah mansub sebab dia maf'ulun bih, objek yang telah diciptakan oleh Allah tu mesti mengambil i'rab yang mansub, ya. So selesai khalaqakum, allazi khalaqakum dengan wallazina min qablikum. So sekarang ni kita akan pergi kepada kalimah yang seterusnya, iaitu la'allakum tattaqun. Okay, so saya kongsikan terus skrin seperti biasa. Dan kita terus kepada leksi logos. Mana dia leksi logos kita? Nah, di sinilah. Okay. So tadi saya sempat sediakan, ya, bahan yang untuk kita kongsikan pagi ini, iaitu kita akan memulakan perbahasan mengenal rangkaian kalimah la'allakum tattaqun. Ta ni ada tasydid, masukkan tasydid dia. Jadi seperti biasa kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tuan kena biasakan, ya. Biasakan dengan latihan ni lah, ya. Yang pertama kita akan lihat gambaran keseluruhan dulu, ya, sebelum kita buat ke komponen. Kita akan buat gambaran keseluruhan la'allakum tattaqun tu apa dia. Dia sebab dia bukan satu kalimah saja, dia ada dua kalimah tu, ya. Kadang-kadang ada 3 kalimah, ada 4, 5, 6 kalimah tu kita fahamkan secara keseluruhan, ya. Itu kita buat yang pertama. Yang kedua, kita akan buat komponen pula, komponen by komponen, ya. La'allakum tu apa komponen dia, tattaqun tu apa dia komponen dia. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan buat penerangan kalimah. Itu format kita, ya. Yang pagi ni format kita buat secara ada 6 perkara lah yang kita kongsikan, ya, dalam aplikasi ilmu-ilmu bahasa Al-Quran tu, ya. Jadi kita nombor 3, masukkan nombor 3 di bawah ni, iaitu penerangan. Nombor 3 ialah penerangan. Kita ambil bahasa Melayu, dia fa tu ambil Melayu dia, iaitu
fa, nun, ra, alif, na, nun. Penerangan ya. Tak susah sebenarnya bahasa Melayu ni ya. Cuma kita nak biasakan saja. Masukkan ke sini penerangan rangkaian kalimah ni. Jadi apakah dia? La'an lakum dan tatakun. So kita akan terangkan setiap kalimah tu nanti satu persatu. Kemudian yang keempat, setelah kita dah boleh membuat penerangan tu, kita akan buat pembentukan kalimah. So, format dia standard ya, senang je. Pembentukan kalimah. Pembentukan ini pun Melayu juga, jadi kita ambil ke lesi logos Melayu ya, dia fa, jadi kita boleh gunakan, mana boleh kita gunakanlah ya, fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun ya. Melayu dia ada qaf ya. Kalau Rumi dia kaf, KK ya, pembentukan dia KK. Tapi Melayu dia gunakan K yang pertama tu dia dengan qaf, pembentuk, lepas tu kan. Dia ada macam kol-kolah pula ya, Melayu ni. Jadi dia pembentukan bawa ke sini, lepas tu pembentukan rangkaian kalimah. Sebab ada dua tu kita panggil dia rangkaian kalimah. Okey, selepas kita habis buat pembentukan kalimah, kita buat apa? Kita buat terjemahan dia. Sebab di dalam pembentukan kalimah tu kita sudah memberi makna kepada kata terbitan dia ya. Jadi kita sepatutnya dah boleh menterjemahkan. Iaitu terjemahan tara, jim, mim, alif, ha, nun ya. Terjemahan tu maknanya apa? Kita memberi pengertian kepadanya ya. Terjemahan rangkaian kalimah. Okey, dan akhir sekali dah kita boleh menterjemahkan tu, kita senaraikan qawaidah ya, dipanggilkan kaedah yang bersabit dengan rangkaian kalimah ni ya. Okey. Qawaidah kita gunakan bahasa Arab dia ya, sebab Melayu dia ejaan dia lari sikit, dia K-A-E-D-A-H, itu Jawi dia ya, Rumi dia. Jawi, cuba kita tengok Jawi ya. Jawi Melayu kaedah ni macam mana ya. Kita pergi ke Jawi Melayu ni, app ni ya, kita ambil Jawi Makmur. Macam mana agaknya Jawi Melayu dia ya. Rumi dia ialah K-A-E-D-A-H ya, tengok Jawi dia. Okey ya. Jawi dia betul, dia gunakan qaf ya. Rumi gunakan K. Ya, itu mana Rumi Melayu ni dia tak konsisten ya. Lepas tu dia gunakan E, sedangkan Jawi dia Ain. Yang ni baru betul, ini Arab dia qaidah. Cuma beza sikit ialah dia dah tukarkan, sepatutnya ta marbutah. Ya, kalau kita nak guna Arab, dia kena menggunakan ta marbutah ya. Jadi yang itu kita gunakan Arab dia lah ya. Arab dia kita gunakan dalam plural lah ya. Cuba kita tengok kat Jawi Makmur ni, kalau plural dia apa dia beri? Kaedah-kaedah jamak dia macam mana? Dia taruh nombor 2 je ya. Itu Melayu lah ya. Kaedah-kaedah. Betul lah. Tapi Arab dia lah al-qawaidatu. Al-qawaidatu. Barulah canggih sikit kita kan. Qawaidatu. Wa ain dal ta marbutah.
Dia al-qaidah ni isim masdar ya. Dia panggil isim masdar. Itu jamak dia. Kalau singular dia qawaidatu. Qawaidatun. Qawaidatun jadi al-qawaidatu. Betul. Mana Qa- apa betul? Ha? Betul. Cepat betul. Apa dia tu? Okey ya. Ini framework Betul. kita. Apa tu? Bukan Vietnam. kita panggil siapa tu? Bukan panggil kita tak? Tolong mute-kan ya. Kalau panggil-panggil orang luar tu, mute-kan lah. Okey, saya besarkan sikit ya. Ini framework kelas pagi ya. Kita nak berkongsikan kalimah-kalimah dalam ayat Quran tu. Inilah framework dia ya. Nah, sekarang ni la'allakum tattaqun. Dia sebenarnya ayat kedua, surah kedua, ayat 21. Yang ini nombor kalimah dia. Ini cara nak menulisnya. Nombor kalimah. Lepas nombor ayat tu, kita colonkan sekali lagi. Dia ialah kalimah yang ke-10 dan ke-11. La'an lakum ni kalimah yang ke-10. Tatakun kalimah yang ke-11. Bermakna ayat 21 ni ada 11 kalimah. Okey. Nah, kita ambil keseluruhan dulu. La'allakum tatakun tu ya sebagai satu perenggan ayat ya, sebagai satu rangkaian ayat bersekali, maknanya dia naklah dibacakan bersekali. Jangan kita putus-putuskan ya. Nah, kalau putus-putuskan dia hilang konteks dan makna dia yang bersesuaian. Jadi kita bacakan sekali dan kita lihat gambaran dia sekali. La'allakum tattaqun ni adalah sudah menjadi kita panggilkan jumlah. Ya, jumlah tu maksudnya ayat. Ya, ayat yang sudah lengkap. Ya. So ayat dalam Quran ni banyak jenis ayat. Ya. Ada ayat ismiyah, ada ayat fi'liyah, ada ayat syartiyah, ada ayat inna, ada ayat kana, ya. Apa lagi ya? Banyak ayat ya. Khobar. Jumlah. Khobar dengan isim tu ialah komponen dia. Oh, khobar. Ada komponen ayat. So sekarang ni kita tengok ayat dia dulu. Ayat ni kita panggilkan jumlah jim mim la ta mabutah ya. Dalam Arab dia ayat dipanggil jumlah ya. Jumlah la'anla ni membawa erti apa? Supaya kan ya. Supaya kamu tattaqun bertakwa. Jadi la'anla ni bila ada la'anla kita panggil ayat la'anla. Ya, ataupun kita boleh juga sebut ayat ta'liliyah dipanggil ya. Ta'liliyah. Ta'lil ni ialah supaya. Ya, dalam kita sebelum ni mungkin kita dah jumpa lam ta'lil kan, lam baris bawah yang diikuti oleh fi'il mudhari' yang mansub. Makna li tu ialah supaya, lina alama, supaya kami mengetahui. Jadi yang ni pun samalah konteks dia, supaya kamu bertakwa. So kita panggilkan ayat ni ayat ta'liliyah ya. Okey, kecilkan sikit. Ain lam ta'lil, daripada ta'lilun. Ta'lilun ni isim masdar nombor 2 ya, yang kedua. Nah, jadi ta'liliyah. Lam ya ta'lilun ya, dalam bentuk apa? Muzakkar ya, tapi konsep tu dalam bentuk muannas, so dia letak ta'liliyatun. Itu dipanggilkan jumlah ta'liliyah ya.
kalau kita nak panggil, nak bracketkan boleh juga la'alla. Mengapa dia menjadi apa? Ta'liliyah tu sebab ada kalimah la'alla yang memulakan rangkaian tu ya. La'alla ni itu apa? Dia punya gambaran keseluruhan dia. So dia adalah apa? Ya, jumlah ta'liyah, tetapi kita boleh terangkan ya. Komponen la'alla tatakun tu kita boleh terangkan dalam ini iaitu bila ada la'alla dia juga membentuk dan ayat ta'liliyah ni dia ada isim dia dan ada khabar dia. Dengan kita ambil Melayu dal dengan nun dengan khabar. Ya, khabar Melayu pun boleh lah ya, khabaro. Okey. Khabar dan dia ada dengan isim dulu. Bawa ke sini dan khabarnya. So dia ada khabar, dia ada isim dia ya. So mana ayat ta'liliyah la'alla dia ada isim dia dan khabar dia. Okey, isim tak boleh Melayu, so kita copy ni. Bawa ke sini. Okey, kenapa ni? Copy. Okey. Dengan isim dan khabarnya ya. So dia ada isim dia, iaitu kata nama kepada la'alla tu. Kemudian dia ada khabarnya sekali. Okey, so yang manakah isim dia? Ialah kum ni. Ya, kum tu kalau kita nak terangkan, spesifikkan, masuklah dalam bracket ya. Dengan isimnya, so kita letaknya di sini. Maknanya ayat apa ta'liliyah ni dia ada dua komponen lah ya. Komponen isimnya ialah kum, kopikan ke dalam ni, dan khabarnya la'alla biasanya khabarnya mengambil dalam bentuk fi'il mudhari ya. Sebab tu dia tatakun ni. Jadi tatakun ni sepatutnya khabarnya dalam bentuk isim ya. Khabar ialah cerita. Tapi cerita juga boleh mengambil dalam bentuk fi'lun, dan biasanya dalam bentuk fi'lun mudhari. Ya, sebab tu dia gunakan sini tatakun ya. Sebab fi'il mudhari ni boleh juga difahamkan sebagai adjektif ya. Orang yang semoga kamu bertakwa tu boleh digambarkan ataupun difahami sebagai bertakwa. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi adjektif juga. Itu sebab itulah fi'il mudhari boleh juga digunakan sebagai khabar ya kepada ayat-ayat. Okey, itu gambaran dia keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi kita sebelum kita pergi detail dia tu, kita kena tahu big picture orang kata. Ya, gambaran keseluruhan, overview. Kalau ayat tu overview of the ayat lah. Kalau rangkaian overview of the paragraph ya, perenggan-perenggan tu. Okey, selesai. Maknanya kita dah nampak la'an lakun tatakun ia adalah jumlah ta'liliyah ya, yang la'anlah ya, disebabkan la'anlah tu kita panggil dia jumlah ta'liliyah ya. Satu cara lagi kita panggil dia jumlah la'anlah pun boleh juga ya. Jumlah la'anlah iaitu ta'liliyah ya. So berbagai cara yang boleh kita kita boleh ceritakannya. Satu cara ialah kita masukkan la'anlah ni kat sini.
jumlah la'alla ta'liliyah pun boleh juga. Ya, dengan adanya kalimah la'alla tu dia membawa konteks mengupayakan, ya, mengupaya termasukkan jumlah la'alla ta'liliyah. Bila jumlah la'alla ta'liliyah ni dia ada komponen dia, ya. Dia mesti ada komponen isimnya dan komponen khobarnya, ya. Komponen isimnya ialah kum tu, kalimah yang selepas la'alla tu yang menjadi isimnya. Nanti dalam penerangan kita akan terangkan dia status dia, i'rab dia, ya, bagaimana, ya. Kalau kita nak letak sini pun bolehlah, ya. Isimnya kum kita tambah sikit lagi, ya, iaitu yang siapa boleh beritahu kum tu i'rab dia apa dia? Dia mansub. Isim la'alla yang mansub, betul. Yang mansub, ya, mim nun shad waw ba. Okey, kopikan dia, bawa ke Arab tadi, masukkan ke sini isim kum yang mansub. Okey, dan khabarnya ialah tatakun. Marfu'. Okey. Okey, kita bawa ni ke depan lah, ya. Isimnya yang sini potong sini, bawa ke depan ni. Ya. Isimnya yang mansub iaitu kum dan khabarnya yang marfu'. Khabarnya ialah marfu'. Ambil ini, pinjam yang ni, masuk ke sini dan masukkan status di i'rabnya yang marfu'. Min, ra, fa, waw, ain. Yang marfu'. Okey, kalau nak kecilkan sikit, ini potongkan dia, jadikan, ya. Okey, sebelum kita buat penerangan, macam mana kita nak, apakah tanda-tandanya menunjukkan dia isim yang mansub? Kum ni tak ada tanda. Dia tak ada tanda, ya. Dari segi baris dia tak boleh, ya, tak ada baris sebab apa? Dia kalimah yang mabni, dia tak boleh dilihat daripada baris, ya, sebab baris dia tak berubah. Okey, tetapi tatakun ni kita boleh tahu marfu' dia, ya. Yang ni dengan adanya qaf yang baris depan tu, dengan diikuti dengan imbuhan waw nun, tu tanda marfu' yang jamak, ya. Kalau apa? Kalau bukan jamak, dia tataku saja. Ya, tetapi bila dia jamak menunjukkan ramai, yang fa'il tu yang ramai, jamak, dia tambah dengan imbuhan waw nun bagi kalimah fi'il mudhari' yang marfu', ya. Tu menunjukkan marfu', sebab kalau dia bukan marfu' dia tak boleh tambah waw nun. Kalau dia mansub contohnya, dia akan tambah waw alif ziyadah, bukannya waw nun. Itu tandalah tu. Jadi kita kena familiar, ya, dengan ijaan bentuk-bentuk kalimah tu. Dia boleh memberi panduan kepada kita untuk memahami ayat-ayat yang kita baca, ya. Okey, habis bahagian satu, gambaran keseluruhan. So kita dah dapat the big picture lah, orang kata, ya. The big picture of the rangkaian la'allakum tattaqun, ya. So dan kita pergi kepada detail dia. Detail dia kita pergi pada komponen dulu. So bermakna yang dua ni kita cuba pecahkan kepada bahagian-bahagian. Komponen tu ialah bahagian, ya. Belum lagi kita buat pembentukan kalimah. Pembentukan kalimah tu barulah kita mulakan dengan 3 huruf akar semua tu. Sini tak perlu lagi. Kita nak pecah saja, tengok bahagian-bahagian apa yang ada dalam ni yang membentuk la'allakum tattaqun tu. Yang ni kita boleh pecahkan dua.
iaitu la'anla dengan kum. Lepas tu tatakun tu kita boleh pecahkan dengan kepada dua juga, ya. Mufradnya dengan fa'il dia, ya. Itu dia pecahan dia, komponen ni, ya. Jadi la'an lakum sebenarnya la'anla, so nanti kita akan ceritakanlah la'anla tu apa dia dalam penerangan nanti. Yang ni kita nak menyenaraikan komponen saja, ya. Senaraikan komponen. Bila kita menerangkan la'an lakum tu, kita akan ceritakan setiap komponen tadi apakah dia. Okey, dan tatakun tu sebenarnya asalnya ialah tatakun dengan waw nun. So bila digabungkan menjadilah tatakun. Ya. Okey, so kalau itu kita ada masa sikit lagi, kita mulakan dengan penerangan dia, ya. Iaitu kita ambil kalimah pertama tu ialah la'anla. Kita besarkan sikit. La'an lakum ni. Ini kalimah yang pertama. Penerangan ni kita akan terangkan kalimah by kalimah, ya. Perkataan satu-satu. Itu. Mulakan dengan la'an lakum tu. So la'an lakum ni ialah kalimah la'anla lah, ya. Jadi la'anla tu apakah penerangan dia, ya? Penerangan dia kita boleh katakan la'anla ni dia juga dalam kumpulan sedara kepada inna. Dia dipanggilkan saudara ikhwatuha inna, ya, ataupun ikhwatu inna, ya. La'anla, la'an lakum adalah so dia adalah gabungan sebab dua kalimah tu, ya. So kita masukkan gabungan. Sini ada ga, ada pinjam je. Gabungan. Okey, kita yang bawah ni kita boleh tutup dululah, ya. Sebab kita frame ni dia kalau dia besar sangat nanti dia melompat-lompat pula, ya. Boleh tutup dulu. Yang tak perlu tu kita boleh tutupkan dulu, ya. Yang ni pun boleh tutup juga. Fokus kepada 3 saja. Gabungan. Ada ngah boleh pinjamkan. Dia masih lagi melompat-lompat tu. Jadi kita buang yang ni lah. Kita buang yang ni, kita pergi ke tampai ke dia tempat lain. Ataupun kita buat kemudian pun tak apa. Ini nak tunjukkan saja, ya. Kita padamkanlah sebab dia kalau tidak frame ni dia melompat-lompat. Okey, gabungan la'anla. La'anla tu kopi dan terangkan la'anla tu. La'anla tu dia panggil dia adalah jenis apa tu? Harfun, ya. Dia huruf. Jadi kita panggil harfun. Harf Harf. tarjim. So harf apa dia panggil? Harf tarjim. Harf tarjim, harf yang untuk supaya harapan. Tarjim. Apa dengar? Harf tarjim. Tarjim, taraj. Harf taraj. Kalau tak bariskan tarjim tu kan harus menunjukkan supaya harapan. Ada. Okey. Ada gabungan. Okey, ambil yang senang, ya. Gunakan ni, taklil ni. Lagi senang sebab taklil lebih banyak digunakan, ya.
harfun Oh. ta'lilun. Sebab tu dia Ya. membawa di ta'liliyah tu. Huruf. Ya. Doktor, kalau kita guna haraf ta'lil ni tak apa ke dengan kejap lagi yang kan kita ada belajar yang la tu kan maksudnya Lam, haraf ta'lil tu kan. Tapi ni dia ada la'alla ni, kalau dia ada la'alla, perbahasan ulama ada kata tak boleh tu ta'lil tu. Kalau perbahasan ulama saya tengok kitab-kitab pula. Tak apa, itu biar kita buat kaedah kita sendiri ya, sebab kita nak mengajar orang kita bukan nak mengajar orang Arab. Kalau dia mengajar orang Arab, dia buat macam tu. Kita nak mengajar orang Melayu ni, ya, orang Melayu ni kita make it simple lah. Maknanya dia huruf supaya senang je. Jadi senang kita nak faham ya, sebab kita ni tak belajar bahasa Arab. Ya. Kita kalau kita ikut buku-buku tu dia nak mengajar orang Arab. Orang Arab dia dia ada background Arab, kita ni tidak ada. Kita buatkan yang lebih senang lah ya. Tapi macam mana kita nak membeza dengan lam ta'lil, kita akan, kalau lam ta'lil kita sebut dia lam ta'lil ya. Lam ta'lil. Ini la'anlah harfun ta'lil. Mana konsep dia ialah untuk perbuatan yang dalam konteks supaya. Okey. Dan dia juga sebenarnya menyerupai kata kerja. Menyerupai kata kerja tu sebab dia juga kita masukkan waw lah. Waw. Dia adalah saudara kepada inna ya. Wa ikh. Wa ha Ta'lil. ikh wa tu. Dia wa ikhwatu adalah saudara lah ya. Salah satu. Kalau jamak dia wa akhwatu ya. Akhwatuha. Tapi sini kita nak masuk dia saudara kepada inna. So mana fungsi dia sama dengan fungsi inna. Ya. Cuma beza dia dalam konteks apa? Dalam konteks emphasis saja ya. Inna ni dia konteks emphasis membawa erti sesungguhnya. Di sini membawa agar ataupun supaya. Tetapi inna ni memfungsi dia akan memasukkan isim selepasnya ya. Jadi la'anlah pun sama juga, dia akan memasukkan isim selepasnya. Itu dia panggilkan wa ikhwatu inna ya. Wa ikhwatu inna. Yang kalau nak menerangkan tu kita masuklah yang mana yang sini yang memasukkan, letakkan mim untuk masukkan kaf nun isim selepasnya. Fa ni fa Melayu, ambil fa Melayu ya, selepasnya. Fa Jawi lah maksud dia. Selepasnya. Dan nya pun kita ada nya, mana pinjamnya, ambil sini lah. Okey ya, kita habis situ saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi ya. Jadi kita selesaikan la'anla ni, sebenarnya ada lagi kita boleh cerita ya, dia ni menyerupai, kenapa dia memasukkan tu, sebab dia juga menyerupai kata kerja ya, musyabbihi fi'lu ya, yang menyerupai kata kerja. Sebab tu seolah-olah dia ni berperanan sebagai kata kerja yang memasukkan isim selepasnya ya. Dan inna tu pun sama juga ya, dia juga kalimah yang dianggap menyerupai kata kerja. Sebab itulah isim selepasnya itu menjadi mansub. Ya.
Okey, hari ini kita sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung besok. Hari ini apa, Jumaat ya? Kami Hari ini hari Khamis ya. Okey. Nak beritahu besok kita bercuti ya, tangguh. Sebab besok pagi saya kena bertolak ke Sungkai ya. Sungkai pagi lepas subuh dah bertolak. Jadi kita tangguhkan. Kita buat sambungan nanti hari Isnin minggu depan ya. Penyambungan kita kepada aspek yang ketiga, penerangan rangkaian kalimah ni. Ya, kita sambung hari Isnin minggu depan ya, insya-Allah. So yang ni boleh screenshotkan dia. Lepas tu boleh simpan dalam text document. Hari ini ialah 7 hari bulan. Okey, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan sambung hari Isnin ya. Besok kita bercuti, nanti saya akan beritahu dalam grup WhatsApp kita tu, besok kita bercuti yang kita akan sambung pada hari Isnin nanti ya, insya-Allah. Okey, Haji Mazlan boleh ni bacakan doa. اللهم ارحمنا بالقرآن بنا إيمان ورحمة اللهم ذكرنا منه وعلمنا منه ونسينا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Dr.